Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat peserta pengajian ibadah kursus ibadah haji yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Sambungan perbincangan kita iaitulah tentang kelebihan haji dan umrah. Kita telah dengar dalam perbincangan awal tadi tentang beberapa hadis yang menyebutnya. Kemudian kita pergi kepada kelebihan di mana kelebihan haji dan umrah ini sangat banyak. Terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita supaya melakukannya dengan ganjaran-ganjaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat kelebihan ataupun fadilat menunaikan haji. Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membina Kaabah, sejarah pembinaan Kaabah, sejarah Mekah, insya-Allah kita akan cerita dalam dalam sesi yang lain, dalam siri yang lain. Ringkasnya di sini, sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membina Kaabah, maka Allah SWT perintah, ya Ibrahim, panggil manusia, mari mengerjakan haji. Nabi Ibrahim kata, macam mana ya Rasulullah? Ya Allah, macam mana suara saya dia tak sampai? Bukannya ada mikrofon, ada speaker macam zaman sekarang. Allah Ta'ala beritahu kepada Ibrahim, innama alaikal nida wa alainal balagh. Kerja kamu Ibrahim, panggil. Yang menyampaikan kepada orang itu Allah. Allah Ta'ala bagikan, aku akan sampaikan kepada orang. Maka di sini diserukan umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Ibrahim kata, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana lakum baitan fahuju. Allah telah membina untuk kamu rumah, fahuju, makalah kamu datang. Maka ramailah berduyun-duyun datang, tak putus-putus sampai kepada zaman kita hari ini. Orang datang, manusia akan mengerjakan ibadat haji, mereka akan datang ke rumah Tuhanmu itu dengan berjalan kaki, orang yang dekat, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus. Hak gemuk tak kira lah, ramai lah. Hak kurus pun mari juga, yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Tujuannya liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah pada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut pada kita, bila kamu pergi haji, liyashhadu manafi'a lahum, tujuannya untuk menyaksikan manfaat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Apa dia di antara manfaat yang disebut di sini? Yang pertama, manfaat dari sudut dunianya. Dari sudut dunianya, yang pertama, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Kita akan tengok macam-macam jenis. Zaman dulu mungkin susah untuk tengok orang luar ni. Zaman sekarang ni dengan ada TV, dengan ada alat-alat yang moden ni, kita boleh tengok dah orang putih lagu ni, cara dia hidup, orang Jepun lagu ni. Walau macam mana pun, itu kita tengok dalam TV, tak sama yang kita tengok di luar. Kita tak sama tengok di luar. Kerana yang kita tengok di Mekah tu, hitam ke, putih ke, tinggi ke, rendahnya, semua orang Islam. Berbeza. Yang kita duk tengok dalam TV tu macam-macam perangai dah. Yang macam perangai, macam lembu dengan kera apa ada. Jadi itu bukan orang kita, ini orang kafir. Yang kita naknya orang Islam. Yang kedua, kepentingan perniagaan dan ekonomi. Jangan bimbang. Kalau nak pergi haji tu, cetak kad. Bisnes kad tu cetak banyak-banyak. Biasanya bila kita minta ke jemaah haji, mana kadnya? Tujuan kita minta kad tu senang lah, balik nak berhubung balik, nak hantar SMS, kad raya contoh. Oh saya ustaz, saya dah pergi kursus haji, ustaz kata jangan bawa dunia ke Mekah. Jadi kad bisnes pun tak bawa juga, rugi. Kerana di sanalah tempat kita nak
berkenal-kenalan. Boleh jadi kita jumpa dengan orang Cina. Saya ni ada kedai jual-jual barang-barang plastik ni. Cina boleh hantar mari. Betul tak? Kita pun ada kepuk kita nak hantar pergi ke Jepun. Orang Jepun makan ke tak tahu. Yang penting dia boleh tukar dia punya bisnes tu berlaku. Tuan-tuan jangan bimbang, bawa banyak-banyak. Jadi setengah orang tu tak haji lagi pun dia tulis haji dah. Dekat dia. Saya kata, oh dah mari haji dah. Belum lagi ustaz. Habis kad ni tidak disebarkan sekarang, sepatutnya disebarkan lepas haji. Sebab saya minta dia bagi juga. Jadi kad tu dalam kurungan lah. Dia haji tu nanti lepas haji ni baru nak sebar kad tu. Ada juga lagu tu. Nak ceritanya cerdik orang kita ni. Tak apa, itu apa ni, taktik dia panggil tak. Taktik perniagaan ni kita kena mengaji juga dengan orang ahli-ahli ekonomi ni. Manfaat duniawi lagi menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam. Semua yang kaya, yang miskin pun melontar tawahnya lagu tu lah pusing. Yang pergi melontar pun macam tu juga. Jadi yang susah tu susah. Cumanya berbeza di antara orang kaya dan miskin ni. Yang miskin duduk jauh, yang kaya duduk dekat. Tu je lah kelebihan. Tapi melontar lagu tu juga. Kau macam mana? Manfaat ukhrawi, manfaat untuk akhiratnya, kem latihan penumpuan ibadat. Memang betul. Karena bila kita duduk di tempat kita, sibuk, masing-masing sibuk. 24 jam sibuk. Telefon sekali duduk di sana, telefon sekali duduk sana. Kita kawan-kawan kita jumpa tempat haji, dia kata ustaz pergi sana Malaysia, pergi rumah saya. 4 kali telefon, sekali duduk Jepun, sekali duduk London, sekali duduk Australia. Kata tak jumpa dengan orang ni. Jumpa Mekah pula jawab dia. Jadi kem latihan kita ni di sana kita dah tutup dah pintu. Pejabat tak pergi. Karena itulah saya perhati yang ramai yang kuat ibadat ni orang perempuan. Minta maaf lelaki. Dengar awal-awal lagi sebelum kena cabar dia orang perempuan ni. Bila kita perhati tengok, memanglah hajah kita ni, bakar-bakar hajah kita ni, dia tumpu betul-betul. Kerana di Malaysia dia terikat. Bangun pagi nak pergi sembahyang subuh, balik lewatkan nanti tak sempat anak nak pergi sekolah, tak pergi sembahyang subuh jemaah. Suaminya pergi, lepas sembahyang subuh berhenti kedai kopi lagi. Dia lagi tak. Ya dia ni kena buat air ke anak lagi. Yang kerja pejabat pula, dia sendiri pula nak pergi pejabat, sibuk. Jadi sibuk dengan anak lagi, sibuk dengan ayah anak lagi, sibuk dengan ramai-ramai, sibuk nak pergi ibadat tak boleh. Oleh kena sibuk dengan dapur lagi. Duduk di Mekah, dapur semua makanan dah siap. Anak-anak orang lain dah jaga. Suami duduk bilik lain. Maka dia tumpu betul-betul ibadat kepada Allah SWT. Ini memang manfaat yang besar. Tapi adalah cara-cara tip yang kita akan beri nanti. Jangan sampai terabai. Cik abang kat bilik sebelah tu, saya juga jadi mangsa nanti. Mari ustaz, isteri saya ni apalah dia kata, kuat sangat ibadat ni sampai saya pun dia tak tanya khabar. Jadi masalah. Biasanya terbalik dekat Mekah ni. Terbalik. Isteri tinggal suami, bukan suami tinggal isteri. Jadi kena ingat, jangan tinggal sekali-kali. Kalau kat sini boleh jadi suami yang pergi jauh dah, isteri kat rumah. Dekat di Mekah dah, isteri yang pergi banyak ke masjid. Awal lagi dia pergi. Dia kata saya tak boleh ikut dia orang tu. Saya kata ikut dia pergi sekali lah, teman dia. Tak boleh. Pukul 3 pergi dah bawa dia. Yang suami ni, Allahu Akbar. Orang dekat-dekat nak azan baru dia pergi. Jadilah jaga, tunggu pintu masjid. Yang kedua, kem latihan membentuk kepribadian Muslim. Kita tengok, Mekah cuaca agak panas. Tutup aurat boleh, pakai telekong lagi. Kadang-kadang saya tegur jemaah kita ni. Pakai telekong yang nak pergi semayang tu. Kita ni nak pergi naik unta, pakailah tudung biasa ni pun dah cukup dah. Tak boleh di Mekah ni. Apa balik Malaysia, terbang habis telekong pula ni. Dengan tudung pun cabut, kena apa ni, angin kuat dekat Jeddah tu. Di Jeddah lagi dah tercabut tudung dah. Jadi kita nak kuat kepribadian Muslim di sana. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Tadi kita dah sebut secara ringkasnya. Mana kita nak cuba nak beri latihan kepada orang rumah. Inilah mendapat ganjaran melihat Kaabah, melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah, mendapat pujian Allah di hadapan malaikat, mendapat haji mabrur. Ini sangat besar kelebihan-kelebihan yang ada, yang kita sama-sama tengok nanti apa dia yang boleh kita ambil. Kemudian kita tengok pula kepada beberapa dalam hadis-hadis dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang haji dan umrah. Cuba kita lihat. Yang pertama, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Daripada satu umrah pada satu umrah yang lain. Mana umrah tahun ni, umrah tahun depan. Merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Jadi cara haji mabrur kita akan cerita nanti. Yang kedua, Nabi kita, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal,
Qal imanu billahi wa rasulih. Qila thumma madza qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza qala hajjun mabrur. Jadi Nabi ditanya apakah sebaik-baik amalan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa ni, beriman pada Allah dan Rasulnya. Apabila ditanya lagi, Nabi kita kata jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi, Nabi mengatakan haji yang mabrur. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang tersedia, yang disediakan kepada orang yang mengerjakan haji. Kemudian berlaku pada seorang sahabat, Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Sewaktu Amr bin al-As ini nak masuk Islam, dia bagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi nak masuk Islam. Bila Rasulullah holor tangan dia nak bersalam, nak Islamkan dia, dia tarik balik tangan dia. Nabi kita terkejut. Why? Kenapa? Nabi tanya, ya Amru, kenapa tarik balik tangan ni? Tak jadi masuk Islam kah? Dia tidak jadi. Habis? Sebelum saya Islam, saya nak buat syarat. Kerana saya ni terlalu tinggi tahap kehebatan dia dengan Rasulullah di zaman jahiliah. Sehingga dia kata aku hari-hari duk asuh pedang. Nak cari peluang bila boleh potong kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lain-lain lagi perangai-perangai dia lepas. Jadi dia kata sebelum saya masuk Islam, saya nak buat syarat dulu, nak minta Allah Taala cancel semua, hapus semua dosa-dosa saya, kejahatan saya yang lepas. Nabi bagi tahu, amma alimta ya Amru annal Islam yahdimu ma kana qablah. Wahai Amru, tidakkah kamu mengetahui bahawa Islam menghapuskan yang sebelumnya? Mau masuk Islam, habislah dosa. Kalau kamu hijrah, dosa lepas yang hapus. Kalau kamu pergi haji, haji juga menghapuskan dosa yang lepas. Jadi oleh kerana kita hari ini Islam sudah Islam, alhamdulillah. Beranak-beranak tu mak ayah kita dah Islamkan kita. Hijrah sudah tidak ada lagi. Yang ada di hadapan kita, peluang untuk kita menghapuskan dosa kita, iaitulah melalui haji. Jadi insya-Allah taala dengan kita mengerjakan haji ini, Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lepas. Hadis yang seterusnya, sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah dan tidak melakukan perkara yang berkait dengan wanita, rafas, yang berkait dengan seks, dan tidak juga melakukan maksiat, dia akan pulang sama seperti keadaan hari dia dilahirkan oleh ibunya. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi au kayauma waladathu ummu. Maknanya balik semula seperti mak kita lahir dulu, melahirkan kita dulu, tidak ada dosa. Haji, bacaan yang seterusnya iaitulah tabi'un bainal haji wal umrah, yang kita dah baca hadis tadi. Ulangi di antara haji dan umrah, kerana kedua-duanya menghapuskan dosa sebagaimana pengembus api tukang besi menghembus karat besi. Jadi hilang semua dosa-dosa kita. Kita berpindah pula kepada haji mabrur. Jadi kerana kita ni nak haji ni, tak ada orang tak nak haji mabrur. Apa dia haji mabrur itu? Pengertian haji mabrur yang pertama, haji mabrur pada syarak ialah haji yang diterima dan balasannya yang luar biasa, iaitu syurga, manakala lawannya ialah haji mardud, iaitu haji yang ditolak dan tidak diterima. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Jadi sangat besar kelebihannya. Kemudian syarat-syarat haji mabrur. Apakah syarat dia? Ada 2-3 syarat sebelum menunaikan haji, semasa menunaikan haji, dan selepas menunaikan haji. Ada 3. Sebelum menunaikan haji, iaitulah yang pertama sekali, masalah hati, niat semata-mata kerana Allah. Aku pergi ni bukan nak pergi cari apa-apa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Balik nanti kalau orang panggil haji pun tak apa, tak panggil pun tak apa. Nanti kita duk fikir nak balik 3 hari lagi tu, orang ni kalau balik nanti tak panggil hajah aku, tak bagi kain kelubur yang beli comel-comel dia Mekah ni, marah dah dia dah. Tu jadi dia tu. Jadi bawa dah kain kelubur tu nak bagi tak panggil hajah tu, marah dah dia. Balik-balik panggil kat awal juga. Yang kedua, wang perbelanjaan dan di harta yang halal. Ini sangat mustahab. Kita kena pastikan bahawa duit yang kita nak pergi haji itu duit yang halal. Sekarang ni akaun ada 2. Tuan-tuan boleh cek sendiri akaun kita. Ada akaun yang halal dan ada akaun yang syubhah, yang tidak pasti halal atau tidak.
atau memang yang haram betul. Contohnya kita beli saham-saham yang tidak halal. Hari ini senang je, kalau tuan-tuan nak cari saham yang halal atau haram, kita buka dalam website Suruhanjaya Security Malaysia. Di sana dia sudah senaraikan untuk tahun 2010 ni saham-saham yang patuh syariah. Yang patuh syariah ditanda dengan bintang, ini patuh syariah. Maknanya sudah ada panel syariah yang meluluskan. Yang tak patuh syariah, jangan beli. Kerana itu tidak halal. Makna saham yang tidak patuh syariah, maknanya saham yang lawan syariah. Ya dua ya, patuh dengan lawan. Jadi setelah kita teliti, duit yang halal itulah yang kita bawa ke Mekah. Duit yang tidak halal kita letak di sini dan kita letak di tempatnya. Bagaimana nak bersihkan duit yang tidak halal ni? Ada dua cara. Duit yang ada dalam bank itu kita kena ambil. Kalau tak ambil, nanti dia bawa ke tempat lain. Kita ambil, tetapi duit yang kepala modal kita tu, contohnya kita melabur juta dalam saham yang tidak halal. Sejuta tu kita boleh ambil. Yang tak boleh ambilnya, keuntungan yang dapat 500,000 contoh. 500,000 tu asingkan tak tepi. Yang ni boleh dibuat, sama ada kita serah ke kerajaan, di bawah tabung kerajaan, tabung duit yang tidak halal, atau kita sendiri yang selesai masalah. Macam mana nak buat? Kita pergi kampung kita tengok, kampung ni tak ada wakaf tempat orang duduk, nak tunggu bas buat suci. Tak payah tulis nama kita lah, tak situ je. Tengok jalan raya ni rusak, kita buat jalan. Tengok tandas awam punah, kita baiki. Tak apa, jangan buat masjid. Jangan buat masjid. Kerana sewaktu orang Quraisy buat masjid dulu, dia tak ada duit. Pemimpin dia bagi tahu, waktu nak buat masjid, jangan sekali-kali kamu derma untuk masjid Mekah ni, masjid haram ni, duit-duit yang tidak halal. Orang jahiliah pun reti bahasa dalam masalah ni. Tiba-tiba kita nak bagi derma ke masjid dengan duit tu pula dah. Itu di antara cara kita nak bersihkan duit yang haram tadi, asingkan akaun. Yang pentingnya kalau boleh akaun-akaun yang rasmi kita, yang memang kita berniaga, yang kita duit daripada gaji kita ataupun yang kita buat kebun dan sebagainya, itu yang halal kita masuk. Kerana ada sebut dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang tu datang dengan duit yang halal, bila kita kata labbaik Allah, aku datang ya Allah ke rumah engkau ni, Allah SWT, malaikat akan jawab labbaika wa sa'daik, engkau datang, selamat datang, engkau bahagia, dia sebut. Sebaliknya kalau orang ni mari dengan duit yang tidak halal, bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, pada waktu itu malaikat akan jawab la labbaika wala sa'daik, tak ada selamat datang, pergilah, tak mari pun tak apa. Itulah jawapan dia yang kita bimbang. Kerana seorang cicit Nabi, nama dia Ali Zainal Abidin, Ali ibnul Husain ibnu Ali bin Abi Talib, mana cucu cicit Nabi, anak Fatimah, cucu dia. Ali Zainal Abidin ini seorang yang hebat dalam ibadahnya, seorang yang kuat mencari harta, sehingga orang tuduh dia ni seorang manusia yang kupik, yang bakhil. Tak pernah tengok dia derma orang. Cari harta banyak, derma tak ada. Masyarakat kita pun sama juga. Bila tengok orang ni jarang derma tu, tuduh dah, dia ni memang haji kedekut punya orang ni, kupik bakhil lah. Jangan pernah tuduh. Ali ni kerja dia memang cari duit, dan orang tak pernah tengok dia duduk derma banyak-banyak. Tak pernah naik pentah panggil sinar harian lagi, tak ada. Kita ni kalau nak derma kena sinar harian mari dulu lah. Bagi 5,000 sinar harian masuk dah. Sehinggalah apabila dia mati. Bila dia mati, beberapa hari tukang mandi mayat tu tengok atas belakang Ali ni kerah atas belakang. Dia tanya anak dia, ayah kamu ni pernah menghadapi sakit kulit ke? Dia kata tak ada. Tak pernah dia mengandu pergi klinik, pergi hospital pula. Gata-gata pun tak dengar. Jadi rahsia itu tersimpan. Seminggu lepas dia mati, barulah orang pecah rahsia. 100 orang daripada beberapa keluarga dia, 100 ahli rumah yang kelaparan kerana makannya tak sampai. Jadi dia cari harta tengah hari. Malamnya apa kerja dia? Dia pikul gandum, pikul makannya, pergi letak di rumah orang pakai miskin, letak situ. Jadi bila dia mati seminggu, lapar dah lah, makannya tak ada dah. Hadut buka pintu pagi esok tengok ada kat tangga, sudah tidak ada lagi. Bila dicari-cari, rupanya Ali ni seorang yang penderma secara rahsia. Orang tidur malam, dia pikul gandum, pikul makannya, pergi hantar ke rumah-rumah orang pakai miskin. Jadi kita kena belajar juga dengan Ali ni, bagaimana untuk menderma secara rahsia. Yang kita nak sebut di sini iaitulah tentang bila waktu dia pergi haji.
Waktu dia pergi haji, orang tengok sampai di miqat, tempat niat ihram, orang lain dah niat belakang, labbaik Allahumma labbaik. Ali Zainal Abidin ni tak mahu talbiyah. Dia duduk tunduk, masam. Sekali orang tengok muka dia pucat, sekali tengok merah, orang terkejut. Hei, cucu Nabi ni, cicit Rasulullah ni, niat cepatlah kita nak berangkat ni. Dia kata tak boleh niat. Kenapa tak boleh niat? Aku bimbang, dia bilang. Aku bimbang kerana aku terdengar hadis Nabi SAW mengatakan, kalaulah aku dimari dengan niat tidak baik, dengan harta yang tidak baik, bila aku kata labbaik Allah, malaikat akan jawab la labbaika wala sa'daik, tak ada selamat datang kamu. Jadi macam mana nak buat ni? Takkan nak tinggal dia seorang kat sini. Paksa dia juga. Suruh dia kata, bila dia kata labbaik Allahumma labbaik, jatuh pengsan Ali Zainal Abidin. Kemudian barulah orang boleh berangkat. Nak cerita kepada kita tuan-tuan betapa orang dulu yang begitu hebat sekali dalam masalah ini. Kemudian di antara syarat lagi, melakukan amal ibadat dengan sempurna. Sekarang ni jangan tangguh. Kalau orang kata kenapa tak pergi masjid ni, nantilah balik haji esok baru saya nak pergi. Tak, lah ni kita kena buat sekarang juga. Baik, kita berpindah kepada syarat-syarat semasa menunaikan haji. Yang pertama, menyempurnakan segala rukun dan wajib haji. Kita dah sebut tadi rukun dan wajib. Membayar segala jenis dam yang berkaitan. Dam ni kalau kita salah lah, perbahasan dam ada di akhir nanti. Tidak melakukan perkara-perkara larangan ihram. Larangan ni memang perlu diperhati dan diteliti, karena dengan larangan ini kalau kita tak jaga betul-betul, rusak haji kita. Yang ketiga, selepas menunaikan haji, menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar. Ini lepas haji ni kita bincang nantilah. Yang kedua, membanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Di Mekah ni memang rajin betul. Yang ketiga, memperbaiki ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Secara ringkasnya kata di ulama, yang paling ringkas sekali iaitulah tanda-tanda haji mabrur yang mudah yang untuk dipahami, kembali dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya dan tidak mengulangi dosa-dosa yang biasa dilakukan sebelum ini. Mana kalau kita duduk belum haji dulu, solatnya tak apa-apa betul, jadi lepas haji ni biar ada perubahan, perbezaan yang ketara. Menurut Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kembali dalam keadaan zuhud kepada dunia dan bersungguh-sungguh kepada alam akhirat. Masalah zuhud ni saya perlu terangkan sikit lah, nanti salah faham pula. Ada orang ni bila sebut zuhud, dia salah faham. Dia kata zuhud tu maknanya kita kena tak boleh pakai baju comel dah lah. Sebab ni tak zuhud ni, kena pakai baju carik, kereta buruk, rumah tak boleh cat dah. Itu ke makna zuhud? Tak, bukan itu makna. Zuhud dengan makna hati kita tu tidak bergantung sangat dengan dunia. Kalau dia mari, kita ambil. Kalau dia lari, kejar sikit-sikit je. Pergi nampak tak sempat dah, biar dia pergi cari hak lain pula. Itu makna zuhud. Jangan sampai mereka, kenapa ni? Ini saham tak baik, ini haram. Haram lah, yang penting saya dapat. Itu bukan zuhud dah tu. Itu orang sudah ikut keadaan yang sebelumnya. Jadi kalau kita bahas lagi tentang pandangan alim ulama kita tentang dosa-dosa yang dimaafkan dalam haji ini, ulama mengatakan semua dosa. Ada yang mengatakan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang besar perlu kepada taubat. Yang penting bagi kita campur dua-dua sekali. Kita campur di antara bertaubat kepada Allah SWT dengan melakukan amalan-amalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjar wal ummar wafdullah. Jemaah haji dan umrah merupakan tetamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepadanya, nescaya diperkenankan doa-doa mereka itu. Jika mereka minta ampun kepadanya, nescaya diampunkan dosa-dosa mereka. Jadi kita fahamlah di sini bahawa kita ni, rombongan haji ni, orang yang dipanggil delegasi menuju kepada Allah yang doanya mustajab. Jadi kalau kita sempat pergi, biar orang lain doa, minta doa dengan kita. Kalau kita tak sempat pergi, tahun ni kita tak pergi, orang lain pergi, orang nak pergi umrah contohnya, kita pesan kepada mereka, jangan duk pesan suruh beli wasbeh koka aja. Kita pesan suruh doa kepada kita. Ini memang kita tertinggal sangat lah, benda-benda ni tertinggal sangat. Jadi
Di antara hadis lagi Nabi mengatakan, ya Allah berikanlah keampunan kepada jemaah haji dan orang yang diminta ampun oleh jemaah haji. Jadi jangan terlupalah kita minta ampun kepada orang yang orang yang kita sayangi, mak ayah kita dan siapa-siapa lagi yang perlu kita kena buat. Baiklah. Kali ini kita berpindah kepada syarat-syarat wajib haji dan umrah. Jadi kita nak pergi kepada syarat. Syarat ni tidak banyak sangatlah. Yang pertama, apakah maksud syarat? Dia sebelum bincang syarat, tuan-tuan kena tulis ini. Syarat iaitulah perkara-perkara yang perlu ada pada seseorang sehingga menyebabkan dirinya wajib mengerjakan haji dan umrah. Itu mana syarat? Syarat tu kena ada benda ni. Kalau tak ada dia, tak jadi. Tapi dia bukan daripada benda. Letih juga ni mainan ni. Penat juga lagu ni tak? Syarat ni satu benda yang kena ada. Kalau tak ada, tak jadi benda tu. Tapi dia bukan daripada perkara itu. Contoh di sini, dalam bab haji ni kita akan ada sini. Sesiapa yang tidak memiliki kesemua perkara-perkara tersebut atau sebahagiannya, maka tidak wajib ke atas dirinya mengerjakan haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah yang pertama sekali, Islam. Tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, dia buat apa? Memang nak pergi pun tak boleh. Yang kedua, baligh. Tidak wajib bagi orang yang belum baligh. Contohnya adik kita ni. Nama apa adik? Firdaus. Firdaus ni kecil lagi, belum baligh. Maka tak wajib bagi dia haji. Tetapi kalau dia pergi haji, sah. Mak ayah dia boleh pahala kerana bawa dia. Itu kelebihan dia. Yang kecil lagi pun boleh. Jadi itu. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib bagi yang tidak siuman. Jadi setengah mak ayah ni dia sayang nak tinggal anak-anak yang istimewa tu, nak tinggal payah kan, jadi bawa lagi boleh. Mana bagi dia tak ada apa dah, dia buat haji tak buat haji tu. Tapi kita kena jagalah, kalau kita pakai ihram dia tu, kita kena kawal dia, jangan duduk buka ihram, duduk cabut bulu dan sebagainya. Merdeka, tidak wajib ke atas hamba. Ni tak ada dah hamba sekarang ni. Berkuasa, tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Orang tak mampu tak wajib, tapi kalau dia pergi sah ke tak sah? Contohnya, ada orang di kampung kita ni, orang ni dhaif sangat miskin. Kita pun kesian dia. Mari makcik, kita pergi Mekah dua, saya nak bawa. Bila dia pergi, sah, gugur. Kewajipan haji, gugur. Tapi maknanya, macam orang perempuan dia pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan pergi, wajib tak wajib pergi sembahyang Jumaat? Tak wajib. Tapi kalau dia pergi, sah ke tak sah? Sah. Dia kena sembahyang 2 rakaat ya Zuhur. Jumaat, tak payah tambah lagi. Jadi, jemaah kita di Mekah, boleh sembahyang Jumaat bagi orang perempuan. Jadi sekarang ni syarat wajib haji itu ini dia. Mesti ada benda ni, mesti Islam, mesti berkuasa. Tapi berkuasa itu bukan dalam kerja haji, bukan dalam rukun. Itu beza di antara syarat dengan rukun. Syarat itu kena ada. Contoh hari ni, syarat nak salat kena ada wudu, betul tak? Tapi wudu itu bukan dalam salat. Wudu itu salat kah? Bukan salat. Jadi tak jadi salat kalau tak ada wudu. Itu mana syarat. Jadi itu secara ringkas lah kita lihat. Yang pertama sekali Islam. Jadi orang kafir tak perlu. Kalau orang murtad, wal-iyazubillah. Yang kedua baligh. Haji kanak-kanak. Jadi haji kanak-kanak itu sah dan dapat pahala. Tetapi tidak menggugurkan wajib haji. Bila dia baligh nanti, umur dia 15 tahun nanti, maka kena pergi balik, ulang balik sekali lagi. Jadi, kerana waktu dia buat haji tu dia belum lagi sampai masa. Tapi baguslah kita nak bawa anak-anak kita ke England, kita boleh bawa tak? Takkan nak pergi Mekah tak boleh. Macam-macam cerita ulama tengok. Dia kata kalau dia balik sebelum wukuf, nak pergi wukuf esok malam ni balik, dia mimpi. Cakap mak dia dah mimpi mak, mandi wajib, sah lagi haji. Ulama ni memang dia pelik betul. Ahli-ahli fiqh kata ajaib. Kadang-kadang dia lontar satu benda tu, kita tak fikir benda tu jadi. Zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu belum ada kapal terbang dulu. Dia boleh fikir, dia kata apa hukumnya orang sembahyang di antara langit dengan bumi. Masa tu bukan ada jet. Zaman kita sekarang ni ramai orang sembahyang langit bumi dah. Kau tak ramai? Ramai. Rombongan kita pun kalau kena tengah hari naik kapal terbang, kena sembahyang atas kapal terbang kita.
Jadi masalah kanak-kanak wajib dia menyempurnakan rukun dan wajib haji. Anak tanggungan itu dah dibawa bersama untuk berwukuf, bermalam, bermuzdalifah di Mina dan dicukurkan. Jadi adalah benda yang macam melontar, kalau dia tak mampu mak dia buat, kalau mampu dia buat sendiri. Jadi kita bincang tentang orang pantang larang dalam ihram macam mana kalau budak kecil. Sebelum ditanya kita jawab. Bapa ataupun wali penjaga adalah menjaga anak tanggungannya dari melakukan larangan-larangan ihram. Menjaga, bagi tahu pada dia 13 perkara dia jangan buat. Jika kanak-kanak belum memayyiz melakukan larangan ihram, belum memayyiz ni tak reti apa lagi, budak kecil umur 3 tahun 4 tahun, maka tidak dikenakan dam. Jika memayyiz yang dah pandai dah, dia duk cabut bulu tak ada kerja, maka kena bayar dam juga, kerana dia sudah tahu larangan dan benda yang tak dilarang. Orang yang berakal, jadi alhamdulillah lah. Kalau ada orang kes terpencil gini kita bincang lain. Tapi masalah koma ni, pengsan di mana? Orang yang pengsan jika dia diihramkan oleh walinya, maka hajinya tidak sah. Mana orang ni pengsan mati terus, koma dah. Tak ada. Dia naknya dia pergi itu dalam keadaan dia kena sedar apa yang dia buat. Luruh benda ni orang bodoh ni, ataupun orang yang kurang upaya dia panggil ni. Okeylah. Kita terus je pergi kepada yang berkuasa, kerana ini adalah merupakan perkara yang terlibat dengan kita. Masalah berkuasa ni, berkuasa dengan dua cara. Sama ada berkuasa sendiri atau berkuasa dengan pertolongan orang lain. Iaitulah yang pertama, ada duit tambang pergi balik, ada bekalan nafkah, ada kapal terbang pergi balik, aman dalam perjalanan, sihat tubuh badan dan berkesempatan masa. Orang yang berkuasa dengan pertolongan orang lain dengan pada haji, nak pada haji ni, nak ganti orang haji ni, syaratnya uzur tidak dapat mengerjakan sendiri, atau sakit yang tiada harapan sembuh, atau terlalu tua, atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayat. Mana orang ni waktu dia hidup dia ada duit, tak pergi haji, maka bila dia mati dia kena dihajikan dengan duit dia tu. Tapi kalau dia memang orang panggil, kalau fakir tu fakir baisal fakir lah, memang tak ada apa, jadi kalau dia mati pun gugur hak wajib dia tu. Kalau orang nak sedekah bagi badan haji tak apa. Yang seterusnya ada lagi syarat sah tambahan bagi perempuan. Yang pertama dengan izin suami. Jadi kalau suami dia tak izin, kita kena bincang dulu lah macam mana suami tak bagi pula ni, isteri dia nak pergi haji. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram ataupun orang-orang yang dipercayai. Jadi masalah orang percaya ini kita kena ingat mahram tu apa dia. Mahram di sini jangan baca muhrim. Muhrim tu maknanya orang yang pakai ihram, itu muhrim. Dia nama dia mahram. Apa dia mahram? Mahram bagi orang perempuan iaitulah ayah dia terus ke atas, ayah dia, tok dia, tok yen dia, pak saudara dia, itu dia panggil mahram. Itu hak sebelah atas. Yang sebelah bawah dia, yang sama dia, adik-beradik dia, turun kepada anak saudara dan seterusnya. Yang ke seterusnya iaitulah anak dan menantu dia. Menantu dia tu termasuk mahram, menantu kita. Kemudian adik-beradik susuan. Jadi adik-beradik susuan juga termasuk dalam orang-orang yang dikira mahram. Kerana mahram ini kena carilah bagi orang-orang wanita tu. Kerana itulah tidak baiklah bagi seorang yang ada kemampuan, dia pergi berbeza-beza. Tahun ni suami dia pergi, tahun depan isteri dia pergi. Jadi macam mana? Sepatutnya dia pergi bersama-sama. Kerana perjalanan haji ni perjalanan yang begitu jauh, yang begitu susah. Jadi biarlah kita pergi sekali sama-sama. Macam-macam lagi alasannya dia kata. Jadi berkuasa dengan pertolongan orang lain hanya boleh dilakukan untuk si mati yang belum sempat buat haji fardunya. Jadi ini ingat, nak pada haji ni, nak ganti orang lain ni, si mati yang belum sempat buat haji. Yang kedua, orang bernazar. Dia menazar, kemudian dia tak pergi, maka wajib kena ganti. Yang ketiga, pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Jadi orang ni, doktor kata harapan nak sembuhnya sudah tidak ada, dia panggil atap. Ataupun orang yang terlalu tua, si buta yang tiada pemandu, tak ada orang nak bawa dia, maka orang ni
dia panggil kena ganti haji dia. Syarat-syarat menerima badal haji, wakil itu telah melakukan fardu haji untuk dirinya sendiri. Jadi kena orang itu pergi haji dah. Yang kedua, wakil itu melakukan haji untuk seorang saja dalam satu-satu musim haji. Yang ketiga, mempunyai kelayakan yang cukup. Hari ini tuan-tuan, dalam masalah badal haji ini perlu ambil perhatian. Kita duk tengok di serata masjid ada iklan upah haji sekali ingat hadiah air zam-zam, buah tamar, tasbih, sejadah hanyalah RM1,500 atau RM1,400. Dia beri kepada siapa tu? Ini persoalan dia. Dia beri kepada siapa? Kita telefon pada syarikat ni, siapa yang menerima ni? Tak tahu siapa. Dia kata orang di Mekah. Orang di Mekah tu banyak, ramai. Setakat pengalaman yang kita bawa, lebih kurang dalam RM2,000 ataupun RM3,000 yang saya kita terima. Kita memang nak tolong, nak bantu, cari pelajar-pelajar dan orang-orang yang kita kenal di Mekah, bagi. Tapi kalau RM1,500 ni, biasanya syarikat ni dia akan potong lagi komisen untuk syarikat, komisen lagi untuk hadiah. Boleh jadi tinggal kepada orang yang nak buat haji tu kali RM500. Orang mana Mekah nak buat RM500 atau RM800 selain daripada orang yang duduk pacak kemah di Arafah. Jadi kesian kepada orang buat murah-murah, buat perniagaan pada haji, akhirnya haji itu buat atau tidak, wallahu ta'ala alam. Jadi hati-hatilah tuan-tuan, jangan duduk terpengaruh bila tengok orang tengok, oh ni murah ni, hak ustaz ambil sampai 2-3 ribu ni buat apa. Itu bukan hak kita. Kita nak bantu orang di sana, boleh cari, boleh pilih orang nak buat. Jadi perkara-perkara baru yang termasuk dalam syarat berkuasa ini, iaitulah kota haji. Kota haji ni kalau tak boleh pergilah kita. Tak. Dan termasuk undang-undang untuk luar negara ini dikira kota haji juga. Jadi kemudian kita pergi kepada, habislah dalam masalah syarat. Ada soalan ke dalam masalah syarat kita ni? Sebelum kita pindah kepada yang seterusnya, syarat-syarat haji ni jelas dah, saya rasa tidak payah sangat sindak. Ya? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus pada yang ketiga, iaitulah tentang adab-adab sebelum menunaikan haji. Kita habis yang ni, kemudian insya-Allah kita akan berhenti kepada tajuk yang besar, iaitulah rukun-rukun haji. Perbincangan yang seterusnya tentang adab-adab mengerjakan haji, sebagaimana yang kita sudah lihat di situ. Sebelum kita mengerjakan haji ini mempunyai adab yang banyak. Yang pertama sekali, niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang sangat jelas lah tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang nak pergi haji ni orang yang sudah berniat dengan baik. Yang kedua, bertaubat daripada dosa dan kezaliman. Yang ini perlu sedikit perbahasan. Bagaimana caranya kita nak bertaubat daripada dosa dan kezaliman? Bagaimana cara? Taubat di sini kata ulama ada dua kategori. Satu, taubat kita dengan manusia. Satu lagi, taubat dengan Allah. Hak Allah Ta'ala senang. Kita bangun tengah malam, bertahajud kepada Allah Ta'ala, ya Allah, segala dosa yang aku buat dulu, aku bertaubat semua dah. Allah Ta'ala akan terima taubat. Kerana dalam hadis 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah pada hari kiamat itu siapa? 7 golongan ini, iaitulah di antaranya orang yang duduk bangun bersunyi di tengah malam seorang dia menangis kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Orang ini termasuk dalam 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah. Satu. Dan Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, ainan la tamassuhuman nar, 2 biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis kerana Allah, dan mata yang bersengkang mata berjaga malam di perbatasan, takut diserang oleh musuh. Jadi kita nak serang oleh musuh ni, kita tidak tentera, tidak mujahidin. Yang boleh kita buat yang siapa? Mata yang menangis kerana Allah. Jadi itu hak Allah, senang. Hak manusia ni jadi masalah. Hak manusia ni tuan-tuan, kita kena balik tengok senarai. Dalam hidup kita ni, pernahkah kita buat dosa dengan orang? Ambil hak orang ke, curi barang orang ke? Waktu-waktu kita muda, curi tak kira, bukan curi, pergi merampok ya. Kadang-kadang tukar air kaum pun boleh. Kalau kita duduk di kampung tu, tukar batanya orang apa boleh? Dia tanya ni alik tanda saya ni, akhirnya bertukar pula. Pagar dia duduk, pagar kita duduk tanah orang. Jadi kena betul balik. Walaupun 2 kaki masuk. Tapi
kesannya besar. Karena Nabi SAW beritahu, siapa yang rampah tanah orang akan diambil 7 lapis bumi itu. Kita rampah yang 1 hasta ya tanah. Tapi kalau nak lipat 7 lapis ni, besar mana siapa bawah? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kecil ke besar? Jadi kita kena betulkan. Kalau ada terlibat dengan jiran, pergi tengok. Macam mana hak kita, saya nak pergi haji tahun ni, tuan tolonglah. Jadi kita cuba, kalau benar terlibat dengan hak-hak orang lain. Contohnya kita waktu muda duduk sekali dengan orang. Bekerja sekali, duduk makan sekali, akhirnya kita ambil yang dia tak tahu. Hari ni macam mana kalau kita nak bayar balik benda tu? Tak ada, tuan dia sudah tidak dapat dikesan. Melalui jejak kasih pun tak jumpa cari dah. Contohlah dah. Nak macam mana? Facebook pun tak boleh cari juga. Sekarang ni Facebook ada ni. Macam nak buat? Jadi kalau orang ni memang tak tahu di mana, keluarga dia pun kita tak boleh tahu, pada waktu itu kita ambil contohnya anggaran RM2,000 lah. Kita makan hak dia, kita ambil RM2,000 ni, pergi sedekah pada tempat-tempat orang pakai miskin, dengan pahalanya diniat kepada orang tu. Mudah-mudahan kalau kita bertemu dengan dia esok hari kiamat, dia kata awak dulu hutang saya tak bayar ni. Tengok betul dalam file account tu, ada ke RM2,000 aku bagi sedekah kamu tu. Jadi pada waktu itu selesai masalah kita dengan dia, insya-Allah. Tapi kalau kita tahu orang di mana, selesai, senang. Contohnya mati dah orang tu, anak cucu dia ada. Jadi kita bawa benda ni, bawa kepada anak cucu dia, ganti balik. Itu di antara hak kita dengan Allah, kita tunaikan. Hak dengan manusia juga tunai. Kemudian hak kita dengan keluarga, ini yang masalah besar. Biasalah orang zaman muda dulu, mungkin waktu nak berkahwin dulu mak ayah tak berkenan tak? Sampai hari ni pun kalau menantu mari rumah asyik sindir je tak? Menantu lain pandai bahasa pinggir, mari hak ni pandai penuh pinggir ya. Dia sindir tu panas telinga. Kadang-kadang dia orang ni bagi tahu ustaz, saya ni drakar ke tak drakar ni, nak balik rumah isteri tak nak ikut sebab sindir ni, daripada pagi sampai gelap pun duduk sindir je tak? Menyapu pun tak kena, tak menyapu sapah pun tak kena. Nak macam mana? Jadi waktu nak pergi haji ni kita guna gunalah sikit perasaan ni, pergi jumpa mak kita, minta maaf lah mak saya pun nak pergi Mekah dah. Kalau mak tidak reda lagi sampai hari ni kak, bila lagi nak reda? Jadi cubalah buat perkara-perkara yang insya-Allah taala saya rasa tidak ada hati manusianya sekeras itu. Macam mana kita sebagai mak, sebagai ibu dah. Kalau anak mari meluntut, dia akan tunduk juga. Tapi tak tahannya badi kerah. Mak tak setia, mak tak segi. Dia main lagu tu, jawab dia tak sudah pakai bila. Jadi di antaranya membaiki diri yang kita sebut tadi, mencari perbelanjaan yang halal, itu penting. Yang ke-8 ini belum sebut lagi, itulah mencari rakan dan teman. Ini penting. Kita nak pergi haji ni, kita tengok siapa dia yang kita nak pergi dengan dia. Sangat mustahak tuan-tuan. Kalau pergi tu dengan kaki duk buah di sini, ahli kedai kopi kita sini, pergi denung, dia akan buah Mekah. Supaya hidup kapur dia juga. Sehingga saya ni terima aduan daripada jemaah. Bila sampai Madinah duduk 8 hari, bising. Malam-malam kita raung tengok. Allahu Akbar. Bilik ni pukul 12 malam dia duduk ceramah buat dia. Buah. Terpaksa kita kena dengan guna kuasa kita pisahkan bilik orang ni. Barulah sampai Mekah tu sunyi, dia tidur buat dia. Dia tak kena gu buah dalam bilik. Jadi penting. Itu di antara. Yang kedua, teman juga, iaitulah kita nak tengok siapakah orang yang kita nak pergi dengan siapa. Ini penting. Tak kira lah sama ada pergi dengan travel ni, ustaz dia orang ni. Pergi dengan travel lain, ustaz orang lain. Ada setengah ustaz, bila sampai di Mekah, bukan dia nak motivasi kepada jemaah dia ni supaya kuat beribadat apa. Dia dulu lagi pada orang. Waktu bik dengan rokoknya, dengan buah tak tu kalunya, yang menyebabkan jemaah dia lara. Setiap kali kita pergi, bilik ustaz penuh. Orang duduk berkebuk sini. Dia menyebabkan tidak menimbulkan kesedaran dalam masalah ini. Jadi sangat penting kita cari ustaz-ustaz yang kita nak tumpang ini, selain pada kawan kita, syarikat-syarikat ni kita tengok juga. Saya bukan nak cerita orang, bukan nak kempen kita, tidak. Tapi ada setengah syarikat, dia pergi, masya-Allah. Staf-staf dia, anak-anak yang dia bawa itu, pegawai-pegawai dia tu, oleh laki-laki ni siap dengan gelarnya, rambut tak tentu pasal. Waktu orang semaya dia duduk tidur, kita balik semaya, hidah makan dia semaya tak. Jadi adalah benda-benda yang kita kena perhati. Bukan semua orang yang jadi tok haji itu orang yang memang syekh haji. Ada juga orang yang pergi jadi tok haji itu kerana nak cari pekerjaan dan sebagainya. Ini penting. Maknanya kita perhati betul-betul orang yang nak bimbing kita satu. Yang kedua, kawan yang nak pergi dengan kita tu kita penting. Kalau tengok orang ni kalau pergi dengan dia,
Memang ada masalah. Tukar syarikat lain lah. Awak pergi syarikat mana? Saya pergi daftar dengan syarikat B. Senyap-senyap. Tak apa, tak apa. InsyaAllah kita pergi Mekah. Pergi Mekah juga, sama tidak dengan dia ya. Itu di antara penting. Kalau tidak, memang terjadilah. Saya duduk perhatilah. Allahu Akbar. Di Mekah pun jadi buka kelak juga. Buka kelak ke apa? Kelak buah. Jadi buka kelak buah juga di Mekah ni habis kita lah. Jadi itulah di antara hak Allah SWT yang kita dah selesaikan tadi tentang penjagaan harta dan sebagainya yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, mencari keredaan. Yang pertama sekali, ibu bapa kalau yang ada suami itu nak pergi sama-sama dengan suami dah, mencari keredaan dua-dua. Kalau boleh, guru-guru kita, kaum kerabat kita, sahabat handai yang kita nak pergi ni, biarlah kita ada perbezaan di antara kita tak nak pergi haji dengan kita pergi haji, kerana di sana ada sangat berbeza suasana. Kalau kita pergi haji, kita dah selesai dengan manusia. Di Arafah nanti, tuan-tuan muslimin dan muslimat, satu anugerah yang sangat besar Allah Ta'ala tunggu kepada kita. Allah Ta'ala dah tunggu anugerah yang besar. Siapa yang datang ke Arafah dan dia telah bertaubat betul-betul dengan Allah SWT di Arafah itu, dengan hal-hal hak dunia yang telah selesai, pada waktu itu kita keluar daripada Arafah, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, asyhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, kamu saksikanlah orang yang duduk di Arafah pada hari ini. Ni daripada pagi sampai ke petang kita duduk di Arafah, hari 9 ini, musaksilah bahawa aku telah ampunkan semua dosa di Arafah. Jadi kalau kita pergi dalam keadaan dosa dengan Allah diampun, dosa dengan manusia terikat, tak boleh jadi. Tak jadi. Jadi kerana itulah kita cubalah mencari sebaik yang mungkin, kerana kalau kita tidak cari, kita rasa kita akan ketinggalan, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang seterusnya, jangan kita lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla daripada sekarang ini. Yang pertama sekali, kita doa minta Allah Ta'ala beri, angkat kita pergi haji pada tahun ini. Jangan duk kata aku daftar dah dengan tabung haji tu, pergi masuk nama dah dengan Ashhar contohnya, beres dah tu. Tak beres lagi. Berapa ramai orang yang sudah boleh gelar, pasport dia sudah keluar, tiba-tiba nama dia tidak panggil untuk pergi. Ramai tak ramai? Ada di kalangan jemaah. Dan berapa ramai orang yang berhalangan dan berbagai-bagai perkara lagi. Yang penting sekali, yang doa kita yang pertamanya minta Allah Ta'ala angkat kita. Kemudian yang lebih besar daripada itu, minta Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk menunaikan haji secara sempurna. Haji yang sempurna ni cukup besar, cukup berat. Nak pergi melontar lagi, nak pergi tawaf lagi, nak pergi apa lagi, yang kita akan bincang nanti dalam perbincangan yang seterusnya. Kemudian kita lihat doa, di antara doa yang disebut dalam kitab kita ni, coba tengok dalam muka surat 7 tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan sempurna, ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan saleh yang diterima, dan perniagaan yang tidak merugikan. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan mabrura wa tijaratan dan tabur. Itu doa bahasa Arab. Jadi oleh kerana kita ni ada doa bahasa Melayu pun tak apa dah. Kita baca dalam buku kita tu, muka surat 7 ada doa di situ. Jadi doa kita ni satu perkara yang asas. Allah Ta'ala sendiri telah berjanji, ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Jadi Tuhan sendiri berjanji. Jadi siapa yang berserah sepenuhnya, yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh, dan ingatlah sesiapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Jadi selain daripada kita berdoa, bertakwa kepada Allah SWT, jadi haji ini ada sedikit ujian dan kepayahan. Karena itulah apabila Nabi ditanya oleh Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah diwajibkan jihad ke atas orang perempuan? Nabi kita jawab, ya, tetapi jihad yang tidak ada peperangan, iaitulah haji dan umrah. Jihad la qitala fi, jihad yang tak ada peperangan. Jadi kalau kita faham di sini, jihad yang kita faham di sini bahawa haji ini jihad orang perempuan. Jihad orang lelaki mati syahid, itu berat tak berat? Jadi kadang-kadang saya rasa malu juga. Orang lelaki yang banyak komplain dalam bab haji ni. Dia kata, tuan, ingat sikit, tuan bukan ada sini tempat jihad kita. Tempat jihad kita di sempadan mati syahid tu. Yang sini ni orang perempuan, jihad orang perempuan begini. Tapi kenapa perempuan boleh sabar, lelaki banyak komplain pula ni?
Jadi kita kena malu pada Allah SWT dalam masalah ini. Jadi orang perempuan tidak wajib berjihad. Jihad dianya, kalau nak berjihad, pergi sajalah haji dan umrah. Jadi itu saja jalan di antara. Oleh itu jemaah haji hendaklah bersedia menghadapi cabaran-cabaran ketika mengerjakan ibadah haji. Jemaah haji hendaklah menanam sifat sabar dalam diri masing-masing. Jadi sabar ni kena ingat. Kalau lepas kita marah dah, lepas berapi dah kita marah, lepas tu kita kata, tu saya sabar baru tu. Sabar kalau gitu. Sumpah habis dah, langit ketujuh dah naik tak? Tu sabar tu. Kalau tak sabar berat lagi. Ada dah sabar setara tu. Jadi sabar ni waktu nak marah tu tak marah. Tu sabar. Kerana seorang perempuan, sewaktu Nabi pergi dekat kubur, orang perempuan ni makcik duduk menangis dekat kubur. Nabi tegur dia, "Makcik, apa duduk menangis sini?" Dia marah, dia tak tahu Nabi, dia tak berpaling pun. Dia kata, "Ilaika anni." Dia kata, "Apa awak peduli? Pergi lah." Bila Nabi pergi, orang lain mari cuik dia, "Makcik, kamu bercakap dengan siapa tadi?" "Dengan Rasulullah." Ya Allah, dia takut. Sebab dia kata, "Ilaika anni." Pergi. Apa duk sibuk dengan aku ni? Dia bangun pergi jumpa Nabi SAW minta maaf. Nabi kata, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar-sabar itu kali pertama yang kita nak marah tu. Kalau boleh tahan situ, kacik lidah situ, tumbuk dinding kat situ, itu kita kata sabar. Tapi lepas kita sumpah 10 kali dah, ni saya sabar ni. Itu bukan sabar nama dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau sabar bukan lagu itu caranya. Jadi itulah di antara perkara yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung sesi yang seterusnya, iaitulah tentang rukun-rukun haji. Karena haji itu, rukun itulah yang besarnya, yang tidak besar itu, yang lain-lain itu perlengkap. Ini rukun yang besar. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sesi perbincangan yang akan datang. Baiklah, kita sama-sama baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.